Rakyat Sarawak diminta tidak melupakan kepentingan mengambil langkah pencegahan rabies di samping perhatian mencegah pandemik COVID-19. Jadi itu antara fokus utama perkembangan di Sarawak. Jadi untuk itu kita terus saja bersama Vanessa Mering di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian meminta rakyat Sarawak supaya mengingatkan sesama sendiri terhadap pentingnya langkah pencegahan rabies walaupun negara sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 ketika ini. Sehubungan itu, beliau menasihati pemilik anjing untuk membawa haiwan kesayangan masing-masing untuk mendapatkan suntikan vaksin anti-rabies setahun sekali serta mendapatkan rawatan sekiranya digigit oleh haiwan berkenaan. Datuk Seri Dr. Sim juga mengingatkan masyarakat supaya bersikap cakna terhadap simptom rabies pada anjing. Ini termasuk menggigit tanpa sebarang rangsangan, meliur secara berlebihan atau berbuih di tepi mulut serta perubahan daripada segi bunyi salakan atau hilang keupayaan untuk mengeluarkan suara. Katanya kerjasama daripada masyarakat amat penting dalam usaha menghapuskan wabak rabies di Sarawak. Datuk Seri Dr. Sim menyatakan demikian menerusi satu hantaran di laman sosial Telegram beliau. Tren jangkitan COVID-19 di negeri ini masih berada pada tahap membimbangkan. Pemilik premis makanan juga terpaksa akur dengan larangan makan di kedai bagi menghalang pelanggan berkumpul menjamu selera. Prosedur operasi standard SOP yang pernah terbukti berhasil mengekang penularan wabak sebelum ini sekali lagi dilaksanakan di Sarawak. Kebiasaan pagi Isnin pergi ke pejabat dan bersarapan bersama rakan di kedai makan. Namun kali ini tampak berbeza apabila hanya dibenarkan bungkus makanan sahaja. Itu antara SOP tambahan yang diperkenalkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak bagi memastikan penjarakan fizikal tercapai. Memang situasi sekarang tu agak menakutkan lah. And kita pun dah PKPB situ memang. Tapi memang kita perlu jaga diri lah. Takut juga lah sebab kami gila orang. Kita tahu siapa yang positif kan negatif kan. Jadi kita kena jaga diri lah kita. Mendapat elakkan bergerumuk sama lah. Bagi pengusaha gerai mi laksa Makcik Ani, walaupun terpaksa menyediakan lebih banyak plastik tapau, beliau akur kerana bimbang tiada langkah segera seperti itu diambil. Beliau atau pelanggannya berkemungkinan meningkatkan angka jangkitan COVID-19. Alhamdulillah, semua mengikut peraturan, SOP, semuanya tapau. Tinjauan di sekitar Bandaraya Kuching pagi tadi turut mendapati rata-rata orang awam akur terhadap SOP yang ditetapkan. Projek naik taraf pasar Kota Pedawan Batu 10 Kuching di bawah seliaan Majlis Perbandaran Pedawan MPP yang menelan kos lebih RM44,000 bakal memberi keselesaan kepada para peniaga di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loh Kie Chiang berkata, peruntukan projek itu telah diluluskan dan tender projek juga telah diserahkan hari ini untuk tempoh 2 bulan iaitu hingga 16 Julai depan di bawah syarikat Ferrari Industrial Equipments. Scope of works for this project, apart from replacing these 13 fans to a better fan, a higher specs, with a higher specs, the project includes other things. Tiling works in places where the tiles have been broken, replacement of this WC. The set, 4 sets of them to be replaced. Installation of a wall-hung urinal for the male toilets. Replacement of 6 doors, those which have been vandalized, unfortunately. Replacing them. Replacement of wash-hand basins, 2 sets of wash-hand basins. And replacement of lightings. Some of the lightings are not working, we replace them. Beliau juga berharap kontraktor dapat menyiapkan kerja naik taraf itu secepat mungkin supaya tidak mengganggu tempoh operasi perniagaan di pasar tersebut.
Loki Chiang menyatakan demikian dalam sidang media selepas mengadakan tinjauan projek di naik taraf Pasar Kota Padawan, Batu 10, Kuching. Sementara itu, beliau juga mengalu-alukan masyarakat di bawah seliaan MPP untuk menyalurkan maklumat berhubung dengan permasalahan yang berlaku, terutama melibatkan kekurangan fasiliti di sekitar kawasan seliaan pihaknya. Gangguan bekalan air yang berlaku di beberapa kawasan di bahagian Betong sejak semalam adalah berpunca daripada kebocoran paip akibat kerja-kerja pembinaan lebuh raya Pen Borneo di kawasan Simpang Pusak. Menurut kenyataan media Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak, kawasan yang terjejas ialah seluruh kawasan rumah panjang dan persendirian dari Simpang Bajau sehingga Simpang Pusak dan Debak. JBAB memberi jaminan pihak kontraktor lebuh raya Pen Borneo akan melakukan kerja-kerja penyambungan semula paip tersebut dengan kadar segera pada hari ini bagi mengurangkan impak besar gangguan bekalan air kepada para pengguna di kawasan-kawasan yang terjejas. Selain itu, penghantaran bekalan air turut dilakukan oleh pihak JBAB bahagian Betong dan pihak kontraktor sehingga keadaan kembali pulih seperti biasa. JBAB menambah perkembangan terkini berhubung gangguan berkenaan akan sentiasa dimaklumkan kepada pengguna melalui platform media sosial jabatan itu. Para pengguna juga boleh menghubungi JBAB di talian 082-262-211 untuk mendapatkan maklumat dan informasi terkini. Lukisan mural yang mempamerkan seorang gadis memeluk seekor kucing di Jalan Wawasan bakal menjadi tarikan terbaru di pusat Bandaraya Kuching. Projek tersebut yang merupakan inisiatif Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan menambahkan lagi keceriaan di bandaraya ini. Menurut pelukis mural tersebut, Leonard Xiao yang ditemui RTM, lukisan mural yang menunjukkan seorang gadis memeluk seekor kucing tersebut membawa maksud saya sayang kucing kerana kucing adalah ikon Bandaraya Kuching. This lady is actually recovered from an illness and she actually written a book which called Fearless, Knowing Her. She's kind of, for me, I have an impression on her when I met her in person. A very positive girl, and I picked her as the subject of the mural Hugging a Cat. Katanya penghasilan mural terbabit bermula sejak 5 hari lepas dan dijangka dapat disiapkan dalam tempoh 2 minggu jika keadaan cuaca mengizinkan. Leonard memberitahu beliau juga telah menghasilkan beberapa lukisan mural di sekitar pusat bandaraya termasuk berkaitan Festival Jazz Kuching 2019 di salah sebuah hotel di Jalan Tunku Abdul Rahman serta lukisan burung di dinding konkrit lama Singgasana Lodge di Jalan Temple. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.